www.bantupesakitsehat.com. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini, 15 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 27 April 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sig 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapah Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama Taiping Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.20. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban Port Dickson Kuala Pilah Rembau dan Jelebu 7.17. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat 7.14. Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran Cenoh Jengka Termeloh Bera dan Cerantut 7.17. Zon 4 Bentung Raup dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu Bacok Pasir Putih Tumpat Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.31 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching Bau Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna Selabukan Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan dan Papar 6.25 minit petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 15 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 27 April 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء رواه البخاري. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada ayahnya katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu minum air, yakni menggunakan bekas, maka janganlah dihembuskan nafas ke dalam bekas tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan adab makan dan minum, iaitu larangan menghembus nafas ke dalam bekas minuman. Menurut Imam An-Nawawi, makruh hukumnya bernafas di dalam bekas minuman atau makanan dan sunat bernafas di luar bekas minuman dengan 3 kali ulangan. Lebihan asid karbonik di dalam darah boleh meningkatkan pH dalam darah sehingga boleh menambah keasidan darah, yakni menurunkan pH dari tahap sepatutnya. Penurunan pH darah akan menyebabkan pernafasan menjadi lebih cepat, bertujuan menurunkan lebihan asid dalam darah dengan menurunkan kepekatan karbon dioksida. Proses ini melibatkan paru-paru serta buah pinggang dan kesannya menyebabkan rasa mudah letih, mengantuk, mual dan kebingungan. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya.
Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kepahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, Destinasi IKIM kita bersiaran hari Isnin hingga hari Jumaat jam 4 petang hingga 7 malam. Dan di petang-petang ini pastinya anda telah pun membuat pilihan yang tepat. Tambah bulan Ramadan sambil-sambil kita nak berbuka puasa, tapi kita menjamah dahulu ilmu yang bermanfaat untuk tatapan hati kita, minda kita, jiwa kita. Ya, terima kasih. insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar dan juga untuk anda khas untuk bulan Ramadan. Banyak lagi rancangan yang kita sediakan khas untuk anda, dan antaranya untuk waktu ini yang kita siarkan setiap hari Selasa di Taman Syurga kita untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku yang akan bersama tetamunya Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Betul, dan juga menerusi rancangan ini kita akan bincang dengan perkara yang apa sahaja kebaikan, apa sahaja keindahan Islam yang boleh sama-sama kita kongsikan kepada orang lain, khususnya mungkin kepada sahabat-sahabat mualaf kita kan, orang bukan Islam yang nak kenal Islam. Kita bincang dan juga kita sebar-sebarkan mesej dakwah ini. Dan petang ini Dr. Nizam akan memberikan tajuk menghormati puasa dan tidak puasa. Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, kita buka untuk anda talian 011-29004004 dan juga kita boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM yang kita akan membawa secara langsung di situ. Betul. Okey, kita akan temui selepas ini rancangan Islam Agamaku buat anda kekal bersama Radio IKIM. اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد رمضان جانا وفرحنا بو
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya Sabil. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengutik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Antara perkara yang dinyatakan melihara salat dan mendirikannya ialah menyegerakan pelaksanaan salat itu awal waktunya. Kerana itulah orang yang menyegerakan salat itu akan memperolehi pahala yang besar. Yang demikian itu membuktikan kecintaannya kepada Allah dan membuktikan juga tentang terburu-burunya dirinya untuk mencari keredaan Allah serta kasih dan sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah pun bersabda yang mafhumnya sembahyang atau salat pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya dapat keampunannya selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan salat dan tidak meluputkannya daripada waktunya, tidak melambatkannya daripada awal waktunya, telah lebih utama baginya daripada dunia dan seluruh isi. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama untuk teruskan perbincangan ilmu kita seperti biasa di setiap hari Selasa petang. Kita ada rancangan Islam Agamaku yang mana kita dah pun akan bersama-sama dengan tetamu kita yang dah bersiap sedia di talian. Kita nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur Doktor. Terima kasih Doktor. Masih lagi ruangkan masa bersama kita dan kita nak teruskan perbincangan kita ini juga menerusi di dalam talian. Kita bersama di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama ikuti perbincangan kita dan kalau ada soalan, pertanyaan, kita dah pun aktifkan juga Mona. Laluan saluran kita untuk tanyakan pertanyaan. Ya, Alhamdulillah. Bersama WhatsApp konti insya-Allah kita aktifkan pada waktu ini 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Dan tajuk kita hari ini Doktor, kita nak bincang dengan tajuk menghormati puasa dan tidak puasa. Macam mana ini kita kadang-kadang berdepan juga dalam situasi masyarakat kita dan juga mungkin orang bukan Islam yang turut sama boleh kita nak menjaga keharmonian Doktor. Untuk mukadimah ini silakan Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik kita pada petang ini kita nak bicarakan mutual respect ya. Kita saling hormat menghormati di antara orang yang berpuasa
dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Biasanya kita hormat orang yang puasa lah ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati orang yang tidak puasa ya. Jadi sini kita nak supaya faham agama kita, dan agama kita ini menganjurkan supaya kita saling menghormati di antara satu sama lain. Ya. Ada diceritakan satu kisah, wallahu a'lam benar ataupun tidak ya. Ada kisah ni kita nak ambil pengajaran dari sudut menghormati orang yang puasa dan orang yang tidak puasa. Diceritakan ada dua orang Yahudi ya. Yahudi ni maknanya dia tidak beragama Islam ya. Mereka ni masuk kampung orang Islam ya. Dan dua Yahudi ni seorang mengaku Islam, seorang lagi mengaku tak Islam. Sedangkan dua-duanya tidak Islam. Cerita ni dikisahkan berlaku dalam bulan puasa. Ya. Jadi seorang kata, aku nak masuk jumpa orang kampung ni, aku beritahu aku Islam, supaya orang kampung ni orang Islam. Jadi bila mereka tengok aku ni orang Islam, mereka melayan aku dengan baik ya. Seorang Yahudi ni dia nak bagi tahu benar dia bukan Islam, dia adalah Yahudi. Ini mereka dalam musafir yang panjang, keletihan dan sebagainya. Maka mereka sampai ke kampung orang Islam, maka mereka jumpa dengan orang kampung, mereka bagi tahu saya Islam, kawan saya ni bukan Islam. Ya. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Ketua kampung ni bagi tahu untuk orang Islam ni jangan bagi dia makan sebab ni bulan puasa. Yang tak Islam ni jamu dia makan. Walaupun bulan puasa jamu dia makan sebab dia tak Islam. Ya. Jadi yang mengaku dia Yahudi, tapi dia tak nak mengaku Yahudi sebab kalau mengaku Yahudi orang Islam lain tak baik kan. Sekarang dia nak mengaku Islam. Jadi rupanya Islam mengajar ya. Yang mana ketua kampung ni orang Islam yang faham, mengajar ya, menghormati. Awak Islam, kami hormati awak tak boleh makan sebab bulan puasa siang hari. Kami tak jamu awak makan lagi, tunggulah maghrib nanti. Awak bukan Islam, awak Yahudi, awak tak wajib puasa, maka awak tetamu, kami layan dengan baik, kami jamu kamu makan dulu. Kerana kamu bukan Islam ya. Jadi ini konsep menghormati ni ya. Konsep menghormati ni, kita kalau jadi macam tu mungkin kita tak akan layan lah. Kan maknanya awak nak jamu awak makan di bulan puasa, mana boleh makan dan sebagainya. Sedangkan orang yang kita cakap itu seorang non-Muslim, seorang yang bukan Islam. Jadi patut kita menghormati dia sebagai seorang manusia dan dia tidak mempunyai kewajipan agama sebagaimana kita, kerana keimanan itu belum ada lagi ya. Jadi sini bila kita faham bahawa Islam sangat menghormati, sebab itu bila kita baca dalam Al-Quranul Karim ya, Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala perintah puasa ni kepada orang yang beriman. Ya, perintah puasa ni hanya kepada orang beriman. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala pun orang beriman, panggil orang beriman dulu. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi orang yang tak beriman tidak tertakluk kepada kewajipan puasa. Yang tertakluk kepada kewajipan puasa hanyalah orang yang beriman ya. Jadi dalam negara kita ada orang beriman, orang Islam. Maka mereka tertakluk kepada kewajipan puasa. Dalam negara kita ada orang tidak beriman kepada Allah, non-Muslim ya, bukan Islam. Mereka tidak tertakluk kepada kewajipan puasa. Jadi kewajipan puasa ni hanya kepada orang Islam sahaja, orang yang beriman. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan jumpa Nabi paksa orang kafir, Yahudi dan sebagainya. Ini masuk bulan Ramadan awak tak boleh makan, tak boleh berniaga. Saya tak jumpa lagi lah dibaca tengok sirah Nabi Yahudi berniaga makanan, ada pasar-pasar di Madinah tu Nabi suruh tutup ya, jangan buka kecuali nak dekat maghrib, dekat asar nanti baru boleh buka dah. Tak jumpa lagi lah, mungkin ada, wallahu a'lam lah. Tapi atas andaian tidak ada ya, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang tak puasa ni.
Sebab kamu bukan Islam, kamu tak wajib puasa. Kamu nak berniaga makanan, kamu nak berjual beli makanan, ya, kamu nak makan, itu adalah hak kamu sebagai orang yang tidak Islam, ya. Yang mana? Mana lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku, ya. Jadi asas kita ialah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua, dalam sirah, dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengarahkan orang bukan Islam untuk berpuasa. Maka di sinilah kalau kita dapat mengamalkan sikap menghormati ini. Misalnya sekarang kita sekolah buka, ya, sekarang tutuplah, buka tutup dan sebagainya, kan. Buka bulan Ramadan, sekolah tu ada cikgu-cikgu non-Muslim, ada staf non-Muslim, ada pelajar sekolah yang non-Muslim. Bagaimana keadaan mereka nak makan, nak minum sepanjang bulan Ramadan? Panjang masa tu, kan. Sekolah daripada pukul 7 pagi dah sampai sekolah, kadang tak sempat sarapan di rumah, kadang budak-budak dia tak lalu nak makan lagi di rumah, kan. Dia nak makan pukul 9 nanti pukul 10, kan. Dan sekolah sampai pukul 1, setengah, pukul 2, kan. Jadi macam mana dia nak makan pukul 9, setengah 10 pagi tu? Adakah sekolah ni nak tutup kantin sepenuhnya, tak boleh makan langsung? Awak kena hormat orang Islam puasa. Jadi kita nak supaya saling menghormati. Jadi yang bukan Islam menghormati orang Islam yang puasa, orang Islam kita ni menghormati orang bukan Islam yang mereka ni tidak berpuasa. Mutual respect antara agama. Wallahu a'lam. Masya-Allah, betapa pentingnya, kan, Mona, kita hari ini walaupun sudut berpuasa, tentang isu berpuasa saja, tapi bagaimana kita perlu menghormati antara satu sama lain. Semoga itu akan terus mengukuhkan lagi perpaduan antara kita dan kita sendiri mempamerkan kebaikan untuk orang lain. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Kota Baru 89.8. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami destinasi IKIM untuk waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, syukur Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan hari ini kita berbincang dengan tajuk menghormati puasa dan tidak puasa. Okey, Doktor, kita dah sambung lagi Doktor. Bagaimana kita boleh bincangkan lagi dengan persepsi ini Doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi saya sebutkan contoh kantin sekolah. Ya, maknanya pentadbiran sekolah dia kena tengoklah posisi ya. Katakanlah dalam sekolah tu ada 1,000 orang pelajar, 200 orang pelajar non-Muslim, 800 Islam ya, 800 Islam. So, bagaimana dia nak jaga keperluan makanan 200 orang pelajar non-Muslim? Ya, jadi bukan makna tutup tu ya, tak boleh makan langsung, bukan. Kita kena hormat ya, kena hormat keperluan makanan dia tu, kan? Jadi maknanya mungkin ke kantin buka, kemudian pasanglah langsir sikit, tutup ya. Pelajar Muslim masuk makan situ, jangan suruh makan dalam tandas, tak boleh. Itu tidak menghormati ya, tak boleh ya. Maknanya makan di kantin, tapi kita nak jaga ni 800 orang pelajar ni, budak-budak nak puasa ni. Dia tengok kawan-kawan makan, tak seronok juga kan. Jadi mungkin kita makan di kantin tapi pasanglah lansir-lansir sikit, tutup kain-kain ya. Maknanya kita meraihkan orang Islam yang berpuasa dan orang bukan Islam yang tidak puasa ya. Baik, itu contoh. Yang kedua, kalaulah di pejabat, kita ada apa, pantry. Ada biskut ya, orang letak bilo macam-macam kan. Jadi di pejabat kita ada Islam, ada bukan Islam ya. Bukan Islam tu mungkin nak makan tengah hari kat situ ya, minum pagi kan, minum petang kan. Macam mana? Dia nak menghormati kawan dia Islam, tapi dia nak makan, dia nak minum kat situ. Kat mana lagi nak makan? Pantry itulah tempat makanannya. Mungkin makna inisiatif kita, kita buatlah pantry kita ni tutup sikit dengan lansir ya. Siapa masuk situ, pandai-pandai dia lah ya. Yang masuk tu perempuan pakai tudung, mungkin dia uzur. Dia uzur, maka dia tak wajib puasa, dia makanlah. Pasal dia tak boleh puasa dia tak sah. Tapi kita menghormati, dia tidak menzahirkan ya, tidak menzahirkan. Kerana kita nak jaga, kalau orang Islam tu dia nak jaga supaya tidak timbul fitnah ya, tidak timbul fitnah kepada orang lain. Kalau yang non-Muslim tu itu hak dia sebab dia bukan Islam. Kalau orang Islam ni kita nak jaga supaya tidak timbul fitnah ya. Dia uzur, dia tak wajib puasa. Jadi tidaklah perlu kita sampai nak cerita tersebar, nak cek betul ke tak betul awak ni uzur buat perkara yang memalukan, yang mengganggu privasi seorang wanita dan sebagainya. Itu tidak disuruh dalam Islam dan itu bukan ajaran Islam ya. Itu maknanya kalau di sekolah pun cikgu tanyalah, cikgu perempuan tanya, ustazah tanya, awak ni tak puasa pada apa? Kalau pelajar tu jawab saya diri saya ABC, Allah bagi cuti, cukup, sudah memadai. Maknanya kita serahkan kepada dia. Sebab itu dalam Al-Quran ya, bila orang nak berjihad dan dia minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak mau berjihad. Rasulullah tak siasat pun, betul ke awak ni uzur kan? Dia dah kata uzur, dia tak mau pergi berjihad, ada penguzuran, Rasulullah terima saja penguzuran ya. Dalam bab jihad sekalipun, nak pergi berjuang ni pun, kalau tak pergi berjuang ni, tentera tak cukup ya. Rasulullah, orang ni kata ada penguzuran, Rasulullah terima saja ya. Maknanya begitu mudah ajaran agama ya. Jadi begitulah dalam soal penguzuran syar'i ini. Dan tak suruh kita sampai selak kain ya. Jaga tepi kain orang tak apa, itu pun tak bagi juga. Jangan pepatah kita, jangan jaga tepi kain orang, tak baik. Apatah lagi nak selak kain orang, nak tengok pula dalam kain orang tu ada apa, lagi-lagi tak boleh. Kerana budaya kita jangan jaga tepi kain orang, itu pun dah tak elok ya. Jadi kalau yang Muslim ya, dia tak boleh puasa, tapi dia tak bolehlah makan declare, minta maaf saya tak puasa ya, hari ni saya nak makan nasi biryani, makan depan orang, itu menimbulkan
perasaan yang tidak baik, tidak harmoni dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Ya. Setelah itu kita nak jaga benda ni. Ada satu cerita menarik, ya, bagaimana Rasulullah SAW bercakap dengan seorang perempuan. Berdua-duaan dengan seorang perempuan. Rasulullah, Nabi sendiri. Maka lalu dua pemuda, dan mungkinlah dua pemuda ni tengok Rasulullah ni, mereka bisik-bisik sikit, apa mereka kata, wallahu a'lam. Okeylah, mereka tengok, Rasulullah dengan perempuan ni buat apa kan? Maka Rasulullah pun berhenti cakap dengan perempuan ni. Maka Rasulullah panggil dua sahabat ni, ala rislikuma, stop sekejap, berhenti sekejap. Innaha Safiyah ibnu Huyai, bintu Huyai. Ini perempuan yang aku bercakap ni adalah isteri aku, nama dia Safiyah binti Huyai. Rasulullah nak hilangkan fitnah tu. Ya? Kedua sahabat ni terkejut. Mungkin mereka ingatkan wanita bukan isteri Nabi, mungkin wanita ajnabi Rasulullah cakap ni. Apa Rasulullah cakap berduaan dengan perempuan ni? Maka Rasulullah hilangkan fitnah itu. Allah bagi tahu, ini isteri aku, Safiyah ibnu Huyai. Maka Rasulullah kata, inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum asy-syaitan asyarra. Atau kama qala. Allah kata, aku bimbang syaitan campakkan dalam hati kamu berdua kejahatan. Kamu sangka benda-benda yang tak elok, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya moral from daripada hadis ni, riwayat hadis ni, Rasulullah nak hilangkan fitnah. Itu satu cerita. Satu lagi cerita seorang tabi'in kalau tak salah. Seorang alim tabi'in. Nama dia Ibrahim An-Nakhai. Ya. Dan Ibrahim ni dia ada anak murid namanya Sulaiman. Sulaiman ibnu Mahran Al-Ahmash. Kurang begitulah nama dia. Ya. Jadi ada seorang alim namanya Ibrahim dan anak murid dia nama Sulaiman. Ibrahim An-Nakhai ini buta. Buta mata dia. Ya. Manakala anak muridnya Sulaiman orang yang rabun. Buta dengan rabun. Okay. Ibrahim An-Nakhai buta. Anak murid dia Sulaiman rabun. Satu hari kedua orang ni berjalan kaki ke masjid. Ibrahim ni buta, Ibrahim Nakhai ni buta, anak murid dia Sulaiman rabun tapi nampak lagi lah. Sulaiman ni pegang tangan tok guru dia, bawa tok guru dia berjalan pergi masjid. Maka tok guru dia kata, wahai Sulaiman, kita berjalan asing-asing lah. Kamu pergi sendiri, aku pergi sendiri. Walaupun aku buta, tak apalah, aku jalan lah kat dia. Sampailah insyaAllah masjid tu, kamu pergi sendirilah. Pasal apa? Pasal Ibrahim An-Nakhai kata, aku bimbang. Nanti orang tengok kita berjalan, aku ni buta, kamu tu rabun. Maka orang ramai kata, tengok, orang buta dipimpin oleh orang rabun. Jadi orang nak geli, orang nak cakap benda yang elok, tengok orang buta tu, tengok orang rabun tu, dia bawa orang buta, kan? Dia pun rabun, yang ni pun buta. Sama-sama padahal lah. Jadi bimbang orang kata benda-benda tak elok tu, orang dapat dosa. Ya? Orang yang dikatakan dikutuk tu tak apalah, dapat pahala lah. Tapi orang tengok tu, timbul kata-kata yang tak elok, maka dapat dosa. Ya? Jadi sini Ibrahim An-Nakhai dia nak jaga supaya tak timbul fitnah, tak timbul mudarat dalam masyarakat, sampai orang kata benda tak elok pun dia tak mahu. Ya? Jadi beginilah maknanya orang Islam yang ada keuzuran, dia tak boleh puasa, tak wajib puasa, dia kena makan, tapi jagalah adab, hormati orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, di luar sana ada non-Muslim yang tak puasa, dan ada orang yang keuzuran, sama ada wanita ataupun lelaki pun ada keuzuran, orang musafir dan sebagainya, orang sakit, ya, mereka tak wajib puasa, tapi kita hormati, jangan abaikan hak mereka. Tutup pantry, tak boleh makan bulan puasa, ya. Kita hormati hak mereka. Jadi saya ingat bila kita fahami, insya-Allah akan kita hidup dengan aman dan harmoni. Wallah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Ya, terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Ketika anda menikmati juadah berbuka, ingatlah terdapat ratusan ribu saudara kita di Syria yang tiada apa-apa untuk dijamah. Jangan biarkan mereka bersendirian di bulan Ramadan ini. Sedikit sumbangan dari kita mampu meringankan penderitaan mereka bagi mengatasi kesukaran dan kemiskinan yang dialami. Ayo menyumbang melalui www.peduliinsan.org. Penangnya fikir nak masak apa hari ni? Timbuk perencah order Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boleh makan timbul di malam hari. Tak do, kalau produk ini masak-masak Cik Yana nak mau dibori. Ingat order ingat Cik Yana, sampai kotak kat padu bona. Ingat order ingat Cik Yana, fenomena, fenomena. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayo serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Pendapatan bersama Andalusia Food Industries. Maklumat lanjut layari Facebook Kurma Dirindui atau hubungi 013-279-9285. 013-279-9285. Kurma yang dirindui. Kurma yang dirindui. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab yang di dalam neraka. Dan pendengar sekalian, ayat ini menceritakan bagaimana selepas berlalunya generasi terdahulu, sama ada merujuk kepada golongan ahli kitab maupun generasi Islam. Generasi yang terkemudian mempunyai tanda-tanda yang negatif dan menunjukkan ia menuju zaman kemusnahan. Tanda-tanda itu ialah apabila solat dicuaikan. Para
Para ulama tafsir mengatakan maksud kecuaian sama ada melambat-lambatkan solat, meninggalkan solat maupun melakukan solat tetapi tidak dengan sempurna. Kesan solat yang tidak dilakukan dengan baik atau solat yang dicuaikan itu, maka generasi tersebut akan menurut sahaja kehendak nafsu syahwat yang pasti membawa kepada pelakuan maksiat yang berleluasa tanpa batas adab dan susila sehingga budaya hedonisme menjadi anutan mereka. Akhirnya generasi ini akan sesat daripada jalan menuju ke syurga, sebaliknya menuju ke neraka. Perkataan ghayya membawa maksud lembah neraka, kerugian, keburukan, kesesatan dan kekecewaan. Semuanya membawa maksud kesengsaraan dunia dan akhirat. Untuk itu didiklah generasi kita agar komited dengan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Juga bersabarlah dalam mendidik anak-anak agar mereka menjadikan solat sebagai agenda utama dalam kehidupan mereka. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama rancangan Islam Agamaku. Betul, kita mendengarkan perkongsian ilmu dari tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita bincang dengan tajuk menghormati puasa dan tidak berpuasa. Tadi doktor berikan kepada kita penerangan macam mana kalau kita hari ini bertugas bekerja dengan sahabat-sahabat kita yang lain juga yang bukan Islam kan, bagaimana kita nak selarikan keadaan ini. Yang penting doktor sebutkan di awal tadi, menghormati antara satu sama lain. Ya, walaupun bukan Islam, walaupun Islam pun kena menghormati juga yang puasa dan yang tidak berpuasa, insya-Allah. Betul. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, doktor, kita nak sambung lagi doktor untuk tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sama. Satu lagi keadaan, kita mungkin boleh melihat kawasan ya. Kalau negara tu mungkin besar sangat ya, kawasan ya. Maknanya sama ada kawasan itu majoriti Islam ataupun majoritinya bukan Islam. Ataupun kita ambil negara lah, makna negara yang majoritinya bukan Islam. Misalnya United States of America, Amerika Syarikat, United Kingdom ya. Jadi Jepun dan sebagainya. So kita sebagai orang Islam kita hormatlah. Mereka ni bukan Islam dan mereka tidak wajib berpuasa, kedai-kedai buka dan sebagainya. Kita tidak ada masalah ya, biarkanlah ya. Tak perlulah kita nak pergi kempen tutup kedai, hormat kami orang bukan orang Islam kena puasa, tak perlu ya. Kerana majoriti ya, majoriti dan negara itu ditadbir urus oleh orang yang tidak beragama dengan agama Islam ya. Kalau negara tu majoritinya Islam ya, kalau majoritinya negara Islam, misalnya Arab Saudi, misalnya Qatar, misalnya apalagi Dubai, majoritinya Islam ya, Pakistan ya, maka lebihnya kita mewujudkan suasana berpuasa itu, kedai tutup dan sebagainya, kecuali sikitlah yang dibuka untuk meraihkan keperluan orang bukan Islam ya, kalau ada bukan Islam. Jadi kalau kita tengok dari sudut negara begitulah ya. Tapi kalau tengok kawasan ya, kita tengok kawasan ni kedai patut buka ataupun tidak ya. Kalau kawasan tu kawasan, saya ingat Perlis lah kot ya, Perlis lah sebagai contoh lah ya. Kampung 2-3 kampung tu ya, Pak Din ni duduk niaga roti canai pagi-pagi, bulan puasa pun dia nak niaga juga ya. Ada orang tak puasa, saya ingat itu tak wajib lah, dan tidak berpuasa kena ambil tindakan lah. Kampung tu tak ada semua orang Islam, kecuali adalah 1-2 rumah tu bukan Islam ya. Jadi tak patut lah ya Pak Din nak pergi niaga roti canai pukul 8 pagi tu ya. Tapi kalau bandar, tapi Pak Din ni orang Islam, kalau dia, maknanya dia tak
patutlah dia nak berniaga pagi-pagi, ya. Biarlah orang yang bukan Islam menyediakan keperluan makanan orang bukan Islam. Jadi Pak Din tu roti canai tu dia buat petang lah. Untuk 45 tu dia berniaga roti canai untuk orang berbuka puasa, untuk orang makan sahur, ubah masa tu, ya. Jadi ini kita tengok kawasan. Sama ada kawasan yang majoritinya orang Islam, majoritinya orang bukan Islam, ya. Jadi bila kita tengok keadaan macam tu, misalnya kalau kita pergi Singapura maknanya bukan Islam lah lebih banyak, ya. Dia pun lebih mengikut apa kita kata cara barat, ya, cara barat dan sebagainya. Orang bukan Islam banyak dan sebagainya, maka orang Islam kena mengikut suasana itu, ya. Bukan mana tak puasa tapi tidak mengganggu bukan kedai-kedai yang dibuka siang, awal pagi dan sebagainya. Tapi kalau kawasan kita orang Islam banyak dan sebagainya, ada kedai buka awal pagi, kedai itu pula milik orang Islam dan pelanggan-pelanggannya majoritinya orang Islam. Yang ni kita kena soal lah kenapa buka awal pagi dan sebagainya. Jadi adapun maknanya keperluan orang tak boleh puasa, maknanya kita kena hormat, kita kena raikan, dan pada masa yang sama kita juga kena menghormati orang yang dalam keadaan puasa. Jadi ini saya ingat satu prinsip yang penting yang ada dalam agama. Kalau kita tengok kepada keluarga pula, mu'allaf, ya, dia duduk bersama dengan keluarga bukan Islam, ya, maknanya keluarga bukan Islam dia nak makan tengah hari, makanlah, silalah makan. Saya puasa saya tak makan. Maknanya keluarga pula bila faham, oh ni ahli keluarga aku dia Islam, dia tak makan. Maknanya keluarga bukan Islam faham makan tengah hari tu ringan je lah, sikit-sikit sebagai contoh. Nanti malam kita makan heavy, masak banyak sikit sebab kita raikan ahli keluarga kita yang Islam. Jadi begini cantik kita harmonikan di antara ahli keluarga yang Islam dengan ahli keluarga yang bukan Islam. Jadi kalau nak melawat pun, ya, Allah yang nak melawat, mungkin lawat keluarga petang lah, petang pun 6:30 petang sampai ya, keluarga nak jamu minum, tunggu sekejap, waktu maghrib kita minum, kami boleh buka puasa sama-sama. Jadi kita cuba harmonikan, ya, dua keadaan yang berbeza. Wallahualam. Masya Allah, betapa cantiknya Islam dalam sudut kita mengetengahkan keharmonian itu dan cetusan itu sebenarnya daripada kita. Kan, Masya Allah, kita menghormati dan seimbangkan juga apa jua sistem kemanusiaan kita ni kan, supaya adanya semua lengkap, hebat dan juga yang penting bahagia dan tenang antara kita semua. Masya Allah. InsyaAllah. Semoga harmoni sentiasa insyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir dan kesimpulan untuk tajuk petang ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata kunci utama perbincangan kita pada petang ini adalah supaya ideanya, konsepnya kita sedar bahawa ada orang puasa, ada orang tidak puasa dan mereka ada keuzuran masing-masing. Maka kita kena saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Yang keduanya timbul cerita-cerita yang tak elok, ya, sampai dalam kain nak tahu, ya, maka ajaran Islam tidaklah sebegitu rupa, ya. Apa yang dilakukan itu hanyalah usaha pihak-pihak tertentu, tapi itu bukanlah daripada ajaran Islam, ya, untuk sampai kita cek ataupun kita siasat sebegitu rupa. Allah. Baik, insyaAllah. Semoga itu akan terus menjadi satu persepsi yang terbaik antara kita semua dalam kita tanamkan semangat perpaduan, hormat menghormati antara kita sehingga menjadi satu ummah yang bahagia, tenang, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan di akhirnya, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Terima kasih Doktor, jazakallah ana kulla khair dan selamat berbuka puasa Doktor. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga terus tonton di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda di Radio IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini insya-Allah. Iya, para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Info Riah Islami.
Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan. Tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Lembah Kelang 91.5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting, boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Abang, cepat bang. Ceramah dah nak mula ni. Lambatnya awak jalan. Saya penatlah, Fifah. Awak tu laju sangat. Tak terkejar saya. Itulah, lain kali makan suplemen Habatu Sauda Baraka. Baraka ni banyak khasiat dan kebaikan untuk membantu mengekalkan kesihatan badan supaya lebih sihat. Betul lah ya. Lepas Alung makan Baraka, semakin semangat nak ke masjid. Ayah, Alung mau makan? Iya, awak seorang je belum makan. Esok teman saya ke farmasi beli Baraka khas untuk awak. Dapatkan soft gel Habatu Sauda Baraka dari Mesir, edaran Pharma Niaga di Farmasi Royal Pharma atau farmasi berhampiran anda. Iklan ini telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله
ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.